Okey sahabat semua, yang ini kita akan tunjukkan ni daun ketumbar yang telah kita bersihkan ni, yang telah kita bersihkan. Kalau tuan-tuan tengok di tepi ni dia akan ada seolah-olah ada bergerigi macam gergaji, sedikit tajam lah, tapi tajam ni tak sampai melukakan. Tapi ni boleh makan sebenarnya. Ni bahagian yang muda ni, daun muda boleh dijadikan ulam-ulaman. Okey, kita akan cerita pada hari ni ketumbar Jawa ni sebenarnya kalau kita tengok dia sebenarnya ada banyak nama. Kalau kata di Kelantan ni kita panggil dia sebagai daun pakcik. Daun pakcik yang kasar lah, sebab dia ada dua jenis. Satu yang jenis pokok kecil yang macam daun sup tu. Yang ni yang jenis daun besar. Ataupun kalau kita kata di Indonesia dipanggil juga sebagai apa ni? Daun ketumbar mungsi. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil sebagai apa ni? Figweed, daun koriander. Dia adalah herba yang mempunyai akar tunjang. Maknanya kita tunjuk tadi, kita dah tunjuk selain daripada dia ada rizom, dia juga jenis berakar tunjang. Maknanya dia akan masuk ke dalam. Dan daun ni special. Kenapa dijadikan daun ni sedikit bergerigi ni? Untuk dia nak melindungi diri dia daripada binatang pemangsa lah. Selain pada tu juga daun ni bila dicederakan ataupun kita kalau kita gumpal-gumpal kan dia akan keluarkan bau. Dan bau ni sebenarnya yang banyak kita gunakan sebagai salah satu daripada ramuan masakan. Banyak yang menjadikan ketumbar Jawa ni untuk nak jimatkan kos, yang kita masukkan dalam masakan tom yam ataupun masakan ala Thai, pak pek dan sebagainya, pak prik, atau juga ada yang menjadikan daun ketumbar Jawa ni sebagai perisa tambahan dalam makanan. Jadi kita nak cerita hari ni di sebalik ketumbar Jawa ni sebenarnya dia ada beberapa khasiat lah. Jadi sebelum tu kita teliti ataupun kita selidiki dulu sebenarnya ketumbar Jawa ni bukan berasal daripada Nusantara lah. Asal ketumbar Jawa ni sebenarnya daripada Amerika tropika dan juga di India Barat lah. Cuma sekarang ni oleh kerana tumbuhan ni dia sesuai dengan tanah di tempat kita dan mudah tumbuh dan sebagainya, maka amat baiklah kalau kita jadikan dia sebagai satunya sebagai hiasan tanaman, dan yang kedua sebagai sumber makanan, dan yang ketiga sebagai sumber herba ubat-ubatan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok bahagian ketumbar Jawa ni sebenarnya kalau kita tengok bahagian daun ni sebenarnya kita boleh jadikan air rebusan. Untuk apa? Untuk pertama ni kita boleh buat merawat demam, juga boleh merawat diabetes, kembung perut, radang paru-paru, juga boleh dijadikan sebagai apa ni, herba penawar untuk semua. Dan juga bagi yang ada masalah sembelit dan sebagainya, masalah kurang lawas dan sebagainya, untuk ni boleh jadikan sebagai untuk melawaskan pembuangan air besar. Selain pada itu juga air rebusan ni, air rebusan ketumbar Jawa ni boleh juga kita jadikan sebagai mandian. Maknanya selain daripada pertama air rebusan tadi untuk kita minum sebagai penawar untuk panas badan dan sebagainya, boleh juga jadikan air yang kita rebus tadi ni untuk sebagai air mandian. Air mandian ni sangat berkhasiat kalau kita boleh gunakan untuk merawat demam panas. Selain daripada itu juga sebagaimana yang kita sebut tadi, melalui minuman juga kita boleh rawat sesemua. Dan air mandian ni juga sama, kita boleh merawat sesemua. Dan jangan kita lupa, ia juga boleh merawat radang paru-paru. Jadi bahagian daun ni kalau kita ambil daun kita blend ataupun kita perah dan kita ambil sisa yang bahagian daun ni kita telan, boleh dijadikan sebagai pembuka selera lah. Bagi mereka yang kehilangan selera makan dan sebagainya, boleh kita cuba daun ketumbar ni untuk nak membangkitkan selera. Jadi daun ketumbar Jawa yang segar ni boleh juga kita jadikan ubat sebagai untuk merawat bisul, kudis dan luka. Kalau untuk bisul ni kita gumpal-gumpalkan ataupun kita tumbuk dan kita tampal di kawasan yang ada bisul, kudis dan juga luka. Kita tengok di bahagian akar ni, saya tak ambil akar, tadi kita dah tunjuk bahagian akar. Sebenarnya bahagian akar ni sama juga sebagaimana daun ni ada khasiat, akarnya juga ada khasiat. Akar ni boleh digunakan sebagai untuk kita merawat batuk, juga untuk meredakan panas badan, untuk demam malaria, radang paru-paru sebagaimana yang kita ambil melalui mandian dan juga minum tadi. Akar ni boleh juga kita ambil sebagai untuk rebus dan juga untuk mandi. Sebagaimana disebut tadi, bahagian daun ni boleh merawat sembelit, akar ni juga boleh merawat sembelit. Dan selain daripada itu juga perlu kita ingat, daun ketumbar ni boleh melancarkan pembuangan air kecil. Selain daripada kita sebut tadi merawat sembelit, dia juga boleh melancarkan untuk pembuangan air kecil. Maknanya yang ada
ada masalah apa ni, batu karang, ada masalah buah pinggang dan sebagainya, eloklah kita jadikan sebagai amalan untuk minuman harian, dan juga untuk kita jadikan sebagai air mandian, dan juga boleh kita jadikan sebagai herba untuk kita tampal di tempat-tempat yang terbuka, contoh macam luka, kudis dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu juga kita perlu ingat daun ketumbar ni amat bagus dan amat baik, amat mujarab untuk wanita yang mengalami pendarahan rahim. Jadi dengan cara bagaimana? Dengan cara minum air rebusan daripada akar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita dah cerita bahagian daun, bahagian akar. Sekarang ni kita akan cerita bahagian daun dan akar cara sekaligus. Jadi selain daripada kita boleh merawat sebagaimana yang kita sebut tadi, akar dan daun ni juga boleh kita rebus untuk dijadikan air minuman bagi nak merawat demam kuning. Mana demam kuning yang sama ada yang melanda ataupun apa ni, terkena kepada anak-anak, terutama sekali bayi dan sebagainya, boleh juga kita jadikan sebagai penawar. Cuma kalau bayi ni tak baguslah kita bagi minum herba di tingkat usia ni bayi. Tapi bagi yang kanak-kanak dan dewasa, insyaAllah tak ada masalah. Dan kalau bayi ni kita ambil rebusan dia tadi ni, kita untuk mandikan tu tak ada masalah. Selain pada tu juga, dia boleh juga merawat penyakit-penyakit usus. Mana kalau usus yang berkerak, usus yang kotor dan sebagainya, daun ketumbar ni dan akar ni bila kita rebus, kita minum, insyaAllah dia akan boleh merawat dan melancarkan untuk lebih kurang macam kita kata dia detox lah. Dan selain pada itu, bagi wanita yang mengalami masalah haid tidak lancar dan sebagainya, juga boleh jadikan air rebusan akar dan daun ni untuk melancarkan haid lah. Dan selain pada itu juga, bagi yang kurang berpeluh dan sebagainya, boleh melalui bila kita minum air rebusan ni, insyaAllah dia akan merangsang liang-liang peluh kita untuk mengeluarkan peluh secara normal. Dan pada itu juga, dia adalah sangat istimewa. Ketumbar Jawa ni boleh jadikan sebagai penawar racun. Maknanya kalau kita kena racun dan sebagainya, dan sama ada dalam keadaan kita termakan racun dan sebagainya, sebelum kita dapat rawatan yang lanjut daripada pihak kesihatan dan sebagainya, boleh kita jadikan ketumbar Jawa ni sebagai penawar racun untuk peringkat awal. Dan boleh juga untuk kita nak jadikan ketumbar Jawa ni sebagai minuman untuk nak mengeluarkan toksik-toksik racun yang ada di dalam badan. Dan tuan-tuan dan puan, selain daripada itu juga, daun ketumbar ni boleh kita jadikan perisa dalam makanan. Sebagai kita sebut tadi, sebenarnya asal ketumbar ni adalah untuk dijadikan makanan. Sama ada kita jadikan dia ni masukkan sebagai dalam masakan sup, sama ada juga kita nak jadikan sebagai sayur rebus, sayur goreng ataupun ulam, tak ada masalah. Selagi ianya kena dengan selera, silakan. Dan bahagian daun yang muda ni, sebagaimana yang saya sebut tadi, bahagian daun yang muda ni, okey, yang muda ni boleh kita jadikan sebagai salad mentah lah. Maknanya nak makan sebagai ulam dan sebagainya, tak ada masalah. Dan bahagian yang kalau kita nak bandingkan bahagian daun yang tua, bahagian yang hijau yang lebih gelap ni, dia yang muda ni bau dia adalah lebih kuat berbanding dengan daun tua. Daun tua ni dia kuat sikit, tapi daun yang bahagian yang muda ni, ada bau dia lebih kuat. Dan bagi yang biasa dengan jenis masakan ni, biasa kita akan sebut dia sebagai bau macam bau pepijak lah. Tapi insyaAllah bagi peminat yang biasa dengan masakan yang melibatkan sup, tom yum dan sebagainya, bolehlah kita jadikan sebagai herba yang pertamanya, selain daripada murah, ianya mengandungi beberapa khasiat yang sebenarnya kalau kita amalkan banyak boleh membantu dalam untuk kita nak menjaga kesihatan kita seharian. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan, dalam siri yang berikut ni kita akan tunjukkan bagaimana untuk kita nak semai ataupun untuk kita nak tanam ketumbar Jawa ni. Sama ada kita nak jadikan sebagai herba untuk kita nak makan, atau juga kalau nak jadikan hiasan, tak ada masalah. Kenapa? Pokok yang dijaga dia akan naik. Ini bunga dia akan naik di bahagian yang tengah ni, memang lawa cantik lah. Ini yang kita biarkan dalam keadaan tumbuh dia. Tapi bila kita tanam dalam pasu dan sebagainya, insyaAllah dia akan jadi
tanaman yang cukup cantik dan boleh menjadi penghias untuk landscape kita lah. Jadi sekadar itu saja perkongsian daripada saya. InsyaAllah saya nak syorkan kepada tuan-tuan dan puan, sekiranya ada apa-apa persoalan berkaitan dengan ketumbar Jawa, mungkin juga untuk tuan-tuan nak dapatkan benih dan sebagainya, boleh komen lah, komen di ruangan komen, insyaAllah. Dan tuan-tuan kalau ada nak share kan beberapa lagi maklumat tentang ketumbar Jawa ni, silakan ya. InsyaAllah kita share kepada sahabat kita di luar sana. Mudah-mudahan segala khasiat yang terkandung dalam ketumbar Jawa dapat kita sebarkan kepada mereka di luar sana. Jadi sekadar itu saja daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.